penglibatan anak-anak muda amat diperlukan. Oleh itu, saya pastikan suara anak muda didengari dan diberikan tumpuan dalam kerajaan ini. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan risau, penglibatan anda semua amat dihargai dan saya mengharapkan anda bersama-sama dengan kerajaan ini untuk menjayakan agenda besar pemulihan negara. Itu antara janji utama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan pertama beliau, ucapan sulung yang menggariskan target ataupun sasaran-sasaran dan prioriti umum kerajaan ini bergerak ke hadapan. Sudah tentu, ini adalah satu topik perbincangan yang sentiasa hangat dari dulu, penglibatan anak muda dalam menentukan dasar dan juga hala tuju negara. Dan agak menyegarkan kita lihat komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri baru ini untuk mengetengahkan anak muda dengan lebih aktif dalam pentadbiran negara. Tetapi dalam bentuk apa? Jadi saya mahu berbincang dengan saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Julfitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Julfitri, bagaimana kita ingin, kerana ini apa yang kita sering bincangkan dari dulu lagi, pelbagai Perdana Menteri dan kerajaan, bagaimana kali ini kita ingin memastikan penglibatan anak muda itu ada secara aktif dan langsung dalam kerajaan, melebihi sekadar hanya ucapan atau retorika politik yang kita lontarkan? Ya, terima kasih Luqman, rakan-rakan penonton sekalian. Kita melihat bahawa berdasarkan latar belakang Datuk Seri Ismail Sabri yang pernah memimpin Kementerian Belia dan Sukan pada 10 tahun yang lepas, saya yakin bahawa beliau benar-benar memahami aspirasi dan cita-cita anak muda. Dan pada kali ini apabila beliau menyebutkan tentang untuk membina semula, memulih semula kesejahteraan ekonomi negara dan kesejahteraan ekonomi rakyat untuk bangkit semula menjadi antara kuasa besar di Asia Tenggara. Di akhirnya beliau menyebutkan bahawa beliau perlukan sokongan, idea, pendapat dan juga kritikan daripada anak muda. Dan ini adalah peluang yang keemasan kerana ketika beliau menyebut ini adalah ketika ucapan sulung beliau. Jarang sekali kita dengar apabila ucapan-ucapan makro sulung sebegini ditekankan antara intipati utamanya adalah untuk menggalakkan anak muda. Sebab itu kita melihat, kita sambut kenyataan ini dan MBM menawarkan untuk menjadi jambatan untuk merealisasikan secara lebih detail kerana lontaran yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini secara makro, secara umum. Kitalah yang akan menyambutnya. Ya, bagaimana cara untuk menyambutnya itu Julfitri? Kerana kita lihat banyak juga kerajaan sebelum ini dan pemimpin mengatakan mereka mahu ketengahkan anak muda. Itu adalah salah satu constant yang sentiasa kita sering dengarkan. Tapi kali ini, adakah kita perlu melangkah dengan lebih jauh, take one step further, dan dalam bentuk apa? Sekiranya kita memang mahu anak muda terlibat dalam penglibatan dasar dan pentadbiran negara, adakah kita perlu mengambil atau mempertimbangkan langkah drastik sebagai contoh untuk memastikan anak muda ada dalam kabinet negara, ada dalam Dewan Negara dan sebagainya? Ya, kita lihat bahawa tawaran ini haruslah tawaran yang ikhlas dan kita yakin ikhlas dan dia bukan bersifat tokenism ataupun manipulasi. Ia adalah harus bersifat adult youth decision making. Maknanya kerajaan perlu serius mendengar, serius menangani isu-isu yang terkesan kepada rakyat dan belia dan memberikan peranan yang signifikan. Sebab itu ucapan semalam adalah ucapan makro. Terpulang kepada kita stakeholders untuk kita memperincikan supaya ia bukan sekadar retorik tapi diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang praktikal. Jadi antara tindakan yang praktikal sebenarnya antaranya kita pastikan bahawa ada menteri-menteri yang dilantik dalam kalangan ahli-ahli parlimen muda ataupun ahli Dewan Negara yang muda, sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 yang berkelayakan kerana mereka memahami aspirasi, kerana mereka tergolong dari kumpulan golongan anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahawa lantikan ahli Dewan Negara sebagai contoh. Kita perlukan banyak kohort anak muda di antara 30 hingga 40 tahun yang dilihat kurang di Dewan Negara. Sudah tentu mereka ini perlu yang ada pengalaman, ada kemahiran dan ada kebijaksanaan yang tinggi untuk ditempatkan dalam Dewan Negara kerana Dewan Negara adalah dikhususkan untuk tokoh-tokoh yang berpengalaman. Dan kita cuma perlukan ramaikan sedikit saja lagi. Mungkin daripada 80 ahli Dewan Negara, kita mahu lihat 10 ke 15 ahli Dewan Negara yang mempunyai kohort umur 30 hingga 45 tahun sebagai contoh. Dan sebelum ini pun, yang ketiga, kita pun telah mencadangkan sebelum ini ketika zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan penasihat muda kepada Perdana Menteri dan sebenarnya kita pun telah pilih 10 anak muda itu untuk memberikan idea dan bekerjasama terus dengan Perdana Menteri. Kita
dan teruskan apa yang ada. Dan selain yang terakhir, kita perlu juga melibat sertakan anak muda dalam segala platform pembuatan dasar di setiap kementerian. Maknanya kita perlu ambil tindakan yang radikal, bukan sekadar retorik, tapi buktikan pada kali ini. Undi 18 belum tentu lagi sempat untuk dilaksanakan pada PRU 15 Julfitri. Ini sudah tentu isu yang amat dekat dengan hati orang muda. Bagaimana agaknya ini akan memberi kesan kepada sentimen anak muda melihat kepada perkembangan ini? Ya, saya melihat kabinet ini adalah kesinambungan daripada kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, beliau ada menawarkan 7 tawaran utama, iaitu untuk merealisasikan Undi 18. Dan ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan saya yakin ini idea yang akan dibawa terus oleh Datuk Seri Ismail Sabri, dan kita MBM akan pastikan insya-Allah, kerana undian ataupun usul ini telah disepakati di Dewan Rakyat secara konsensus, semua blok. Jadi rakyat semua menyaksikan, anak muda menyaksikan bahawa Undi 18 ini disepakati oleh kedua-dua blok, dan seharusnya saya yakin kalau kerajaan merealisasikan Undi 18 ini, kredit yang tinggi akan diperolehi oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan kabinet yang ada sekarang ini. Jadi saya yakin kita akan terus menggesa kerajaan untuk melaksanakan segera Undi 18 bagi memberikan suara yang lebih lagi signifikan kepada generasi muda. Suara yang lebih signifikan itu untuk kita realisasikan matlamat meningkatkan suara dan kuasa orang muda dalam pentadbiran negara ini perlu dua pihak. Ada pihak yang perlu menawarkan, iaitu kerajaan mengadakan inisiatif dan membuat tawaran dan seumpama dengannya. Tapi pada masa yang sama, anak muda juga perlu menerima tawaran itu dan menyahut cabaran itu. Tadi kita bincangkan, Julfitri, berkenaan dengan apa yang kerajaan boleh lakukan. Bermula dengan tawaran oleh Perdana Menteri ataupun komitmen oleh Perdana Menteri, satu permulaan yang baik. Cadangan-cadangan untuk meluaskan lagi, mungkin melantik lebih ramai menteri kabinet yang muda, melantik lebih ramai anak muda ke dalam Dewan Negara dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, golongan anak muda juga perlu mahu menerima cabaran ini, menyahut cabaran ini, kerana kita lihat sekelompok besar anak muda sangat lantang, khasnya di media sosial. Mereka menjadi kumpulan pendesak. Tapi bagaimana kita ingin memastikan lebih ramai anak muda ini melakukan lebih daripada sekadar mendesak atau vokal di media sosial, dan mereka actually mengambil langkah seterusnya, take one step further untuk melibatkan diri secara langsung dalam penambahbaikan segala dasar dan pentadbiran negara. Tak semestinya mereka berada dalam kabinet, tapi mungkin mereka boleh libatkan diri dalam aktivisme dan sebagainya. Bagaimana untuk kita berikan pushing factor kepada anak muda ini? Ya, saya melihat semalam ucapan awal Datuk Seri Ismail Sabri, beliau menekankan tentang pentingnya simbiosis di antara golongan junior dan golongan senior, daripada golongan muda dan golongan tua. Itu menggambarkan bahawa untuk kita membina semula Malaysia, kita perlu satu kesepaduan di antara dewasa dan juga golongan muda. Di pihak kerajaan perlu mendengar secara kritis, secara empathy listening ataupun pendengaran yang empathy, dan bukan sekadar tokenism, tetapi memang betul-betul memerlukan anak muda untuk mereka sumbangkan idea. Di pihak anak muda pula, mereka perlu menerima tawaran ini, grab the opportunities. Ya, kita nak elakkan anak muda untuk turun ke jalanan. Kita faham mereka nak express diri mereka sebab mereka dah lose hope dan sebagainya. Dan inilah peluang sebenarnya perlu dirangkul, perlu diambil untuk mereka berpartisipasi secara aktif, not necessarily, tidak semestinya dalam kabinet. Ada banyak ruang-ruang awam yang harus kerajaan jamin kebebasan untuk mereka bersuara, dan kita sarankan kepada pihak kerajaan jangan takut suara-suara kritis muda. Memang itu nature anak muda. Raikan, santuni dan anggaplah ini sebagai konstruktif patriotism ataupun patriotisme yang konstruktif. Walaupun mereka kritis, tapi sebenarnya mereka sayangkan kepada negara. Kalau kerajaan dengar suara mereka, tangani dan berikan peranan, saya yakin kredit akan dapat kembali kepada kerajaan dan anak muda pun rasa puas hati dan lega masa depan mereka. Julfitri, terima kasih. Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia.